Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Atma binti Muhammad Syarif, Wakil Ketua Kumpulan 6 dalam subjek MPU 2412 Khidmat Masyarakat. Saya akan membentangkan presentation saya yang bertajuk Depresi di Kalangan Remaja. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dina Akhila binti Mazlan. Saya daripada batch 04, Diploma Informasi. Saya daripada kumpulan 6 bagi subjek Khidmat Masyarakat. Hai, nama saya Naif Fariza Katasha binti Muhammad Ali. Saya daripada Farmasi batch 04 dan saya dari kumpulan 6 untuk subjek Khidmat Masyarakat untuk semester 3. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Zulaikha binti Bayani, ID pelajar DIT 1619022239. Saya dari kos farmasi. Assalamualaikum. Hai, nama saya Siti Anita binti Zuhaimi. Nombor matrik saya DIT 1619022155. Di sini saya nak terangkan tentang subjek khidmat masyarakat. Saya daripada kumpulan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzah binti Muhammad Zainuddin, nombor pelajar DIT 1619022121, belajar dalam jurusan Diploma Farmasi. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fazrin Farhana binti Muhammad Arifin. Nombor ID DIT 1619020016. Kos Diploma Farmasi. Kata ganti depresi adalah kemurungan yang menyebabkan gangguan perasaan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Ia berlalu sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihadapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jantinah atau bangsa. Kemurungan boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan dan selamanya sekiranya tidak menjalani rawatan kaunseling. Jadi hari ini saya akan huraikan ataupun ceritakan faktor-faktor ataupun punca-punca yang menyumbang kepada tekanan hidup atau kita kelaskan kepada depression. Pertama ialah faktor apabila seseorang itu mempunyai penyakit kronik seperti AIDS ataupun penyakit kanser. Apabila seseorang itu menghidapi penyakit yang AIDS ataupun kanser, seseorang itu akan merasa seolah-olah dia dah tak ada harapan untuk hidup dan akan fikirkan pasal benda itu setiap hari. Boleh menyebabkan seseorang itu kurung diri ataupun merasakan dunia mereka ni seolah-olah gelap dan boleh menyebabkan mereka mempunyai tekanan hidup yang tinggi ataupun kita panggil sebagai depression. Jadi faktor yang kedua ialah apabila seseorang itu mempunyai latar kepribadian yang agak sukar untuk kita ubah, di mana dalam bahasa senang kita faham ialah seseorang yang tidak pandai berdikari ataupun seseorang yang terlalu bergantung hidup kepada seseorang. Seperti contoh, kita remaja tapi kita terlalu bergantung hidup kepada ibu bapa kita. Jadi apabila kita sambung belajar ataupun kita pergi tempat jauh sikit daripada parents, kita akan rasa seolah-olah tak ada siapa yang nak buat semua benda untuk kita dan kita boleh jadi tertekan. Apabila kita tertekan, itu dah masuk peringkat ataupun fasa awal untuk kita jadi tertekan yang lebih teruk. Sebabnya kita tak pandai berdikari, kita tak boleh buat semua benda sendiri ataupun kita susah nak normalizekan diri kita dalam society yang besar. Untuk kita tak pandai bercakap dengan orang, kita takut apabila kita jumpa orang, kita resah apabila kita jumpa orang. Lepas tu kita seorang-seorang.
Itu juga boleh menyumbang kepada faktor-faktor ataupun punca-punca kita menjadi depression sebab kehidupan kita ni kita seorang. Faktor yang ketiga ialah apabila seseorang itu hendak keluar daripada kepumpung depression ataupun nak ubah diri tapi tak ada moral support. Family tak bagi moral support, kawan tak bagi moral support, everyone tak fikir pun pasal dia. Dekat situ dia boleh jadi dia boleh terpeluk balik dalam depression tu sebab bagi dia tak ada siapa pun yang sayang dia, tak ada siapa pun suka dia, dan dia boleh jadi depression balik atas sebab tak ada siapa yang bagi sokongan ataupun support moral kepada dia seorang-seorang. Sekian, terima kasih. Di sini saya nak terangkan tentang faktor depression. Dadah dan alkohol menyebabkan seseorang mengambilnya ialah akibat untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang senang. Bagi mereka, mengambil dadah alkohol ini dapat menyelesaikan masalah mereka. Gangguan mental sepanjang hayat ialah mereka mempunyai masalah keresahan akan mengalami depression kerana mereka merasa diri mereka seolah-olah bersendirian dan tiada tempat untuk mengadu masalah mereka. Seterusnya, faktor keluarga pula. Seseorang yang mempunyai keturunan atau ahli keluarga yang terdekat mempunyai masalah depression. Keturunan juga boleh menyebabkan depression. Baiklah, saya ingin mengkongsikan cara mencegah depresi dalam kalangan remaja. Antaranya, yang pertama adalah mengamalkan gaya hidup yang sihat, seperti mengambil pemakanan yang seimbang, amalkan tabiat hidup yang sihat, bijak mengawal emosi, menjaga kebersihan diri dan rajin melakukan senaman. Pencegahan yang kedua adalah rajinkan diri dalam menyertai apa sahaja aktiviti yang dapat membuat diri terasa seronok dan lebih tenang. Pencegahan yang ketiga adalah sentiasalah bersikap positif dan selalu bertenang bagi menghindarkan diri dari berasa stres yang berterusan. Pencegahan yang keempat adalah hindarkan diri dari kebiasaan hidup bersendirian agar kita dapat meneruskan kelangsungan hidup seharian. Pencegahan yang kelima adalah mendekatkan diri dengan ahli keluarga dan rakan-rakan agar kita tidak terasa sunyi dan tidak berasa terasing oleh sekeliling. Pencegahan yang keenam adalah segeralah mengetahui penyakit anda bagi mendapatkan rawatan lebih awal jika tanda-tanda depresi telah muncul. Pencegahan yang ketujuh adalah patuhi pengambilan ubat-ubatan dan rawatan susulan yang telah diberikan agar dapat meningkatkan ketahanan diri. Pencegahan yang terakhir adalah dekatkan diri kepada Maha Pencipta agar hati berasa lapang dan hidup sentiasa terjaga. Itu sahaja beberapa pencegahan yang saya dapat kongsikan depresi di kalangan remaja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya ingin membentangkan tentang jenis-jenis rawatan kemurungan. Murung ni bukan penyakit main-main. Contoh nama lain ialah depres. Kadang orang buat tak tahu benda macam ni. Ramai tak sedar sebenarnya bila kena penyakit macam ni sampai kena berubat dan refer kepada pakar. Rawatan yang pertama ialah penggunaan ubat antidepresan. Penggunaan ubat antidepresan ini digunakan untuk merawat masalah kemurungan dan mengelakkan kemurungan berterusan. Ubat antidepresan ini ada dua jenis. Yang pertama ialah tricyclic, berfungsi untuk memanjangkan tempoh noradrenaline. Yang kedua ialah selective serotonin reuptake inhibitor, berfungsi dalam otak. Ubat antidepresan ini digunakan mengikut tahap level kemurungan pesakit. Kalau level pesakit itu teruk, maka kena makan ubat yang dos kuat. Kalau dah nak pulih, ubat untuk pesakit murung makin sikit.
Rawatan yang kedua ialah terapi elektrokonvulsif. Terapi ini digunakan untuk merawat masalah pesakit mental menggunakan elektrik yang dahulunya dipanggil rawatan elektroshock. Terapi ini digunakan sejak tahun 1940-an untuk pesakit amnesia dan kemurungan terut. Pada tahun 1941, rawatan elektrokonvulsif ini digunakan secara meluas oleh hampir separuh daripada institusi kesihatan mental. Rawatan yang ketiga ialah rawatan psikoterapi. Terdapat beberapa cara, antaranya terapi tingkah laku. Terapi tingkah laku digunakan untuk mengubah tingkah laku yang menyebabkan pesakit kemurungan. Rawatan ini dilihat lebih santai dan tidak menekan pesakit kemurungan kalau nak banding dengan rawatan lain. Rawatan yang keempat ialah kaunseling. Proses kaunseling juga antara rawatan yang boleh dipilih oleh pesakit murung. Kaunseling melibatkan pertemuan antara kaunselor bertauliah dengan pesakit. Sepanjang sesi kaunseling, pesakit boleh meluahkan segala masalah yang dihadapi kerana kaunselor mempunyai tanggungjawab untuk mendengar segala masalah yang dihadapi selagi mana tidak melibatkan nyawa. Jika kes perubatan, pesakit perlulah dirujuk kepada hospital. Sekian, terima kasih. Kesan tekanan emosi antaranya sering lupa dan susah untuk fokus. Stres boleh menyebabkan kita sering lupa dan susah untuk fokus dalam pelajaran. Malahan ia akan memberi impak negatif terhadap kehidupan seharian kita. Dan juga boleh menyebabkan prestasi pelajaran kita terganggu dan merosot jika kita susah untuk fokus membuat tugasan yang diberi. Yang kedua, sistem penghadaman terganggu. Stres yang kronik boleh mengganggu sistem penghadaman manusia. Simptom seperti mual, perut berangin, makanan susah dihadam menjadi punca stres. Yang ketiga, sakit kepala. Sakit kepala berpunca daripada stres juga dikenali sebagai sakit kepala akibat pengecutan otot yang berlaku daripada tekanan emosi atau ketegangan fizikal. Sakit kepala ini berlaku sekali atau berulang-ulang kali dalam seminggu bergantung tahap emosi mereka yang stres. Kelima ialah insomnia. Penghidap insomnia sering menghadapi masalah tidak dapat tidur pada waktu malam dan akan menghadapi keletihan pada hari berikutnya. Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada insomnia, namun salah satu punca ialah stres. Apabila stres, otak manusia akan lebih aktif daripada biasa. Mereka akan menghadapi stres yang tidak boleh berhenti berfikir walaupun pada waktu malam. Untuk pertambahan info, which is saya akan beritahu tentang percentage depresi di Malaysia, state of adolescents mental health in Malaysia. So, adakah anda tahu bahawa terdapatnya 36.6% remaja mengalami depresi. Selain daripada itu, kita ada anxiety, which is 78.4% dan 19.2% mengalami stres di kalangan remaja. 36.6% depresi di Malaysia. Terdapatnya purata depresi lelaki lebih tinggi daripada perempuan, iaitu dalam bacaan 18.9%. Dan selebihnya ialah perempuan. Tetapi bahawa anxiety dan juga stres mewakili perempuan yang lebih tinggi, which is anxiety 42.3% dan stres 10.3%. Walaupun percentage depresi lebih rendah daripada percentage anxiety, tetapi dalam lingkungan separuh daripada anxiety, iaitu 79.4% itu, separuh daripada itu boleh terjadinya depresi.
jika anxiety tersebut mengalami tahap yang tinggi, yang maksimum. Jumlah responden remaja yang mengalami mental health dalam lingkungan umur 12 hingga 18 tahun. Kajian ini terdapatnya 21,764 orang yang mengalami mental health, mewakili 1,891,602 orang, menganggar populasi remaja di Malaysia.